Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tak nampak tak cantik. Alhamdulillah, minta maaf ada baju tergantung, nampak buruk nampaknya. Terpaksa alihkan mata, sakit tengok. Minta maaf tergelendala sebentar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ashrudi Burhan, masya-Allah, bertambah handsome. Alhamdulillah, ni semua nikmat Allah. Itu kata-kata ambil hati je. Dah makin tua ni tak adalah handsome mana pun. Kurus dah ustaz kita. Alah, kurus sikitlah adalah bulan Ramadan ni. Itu pun ini semua kurniaan Allah, tak ada apa-apa nak dipantang pun, ya. Jadi insya-Allah musim PKP ni pun kita kena ada jaga kesihatan sikitlah. Ya, jadi saya pun walau Ramadan ni malam saya jogging untuk dapatkan ya fitness ataupun kesihatan, nak kuatkan imunisasi dalam badan ni, maka exercise tu kena ada lah. Jadi seperti biasa tuan-tuan, janji saya pada malam ini iaitu kuliah malam Ramadan yang ditaja penuh oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Tuan-tuan tengok-tengok dekat bahagian status dan juga bahagian komen, tuan-tuan akan nampak ada link yang terus sambung ke page Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Seperti biasa, saya minta tuan-tuan supaya dapat share video ini supaya mereka dapat ilmu yang insya-Allah yang saya sampaikan ini walaupun sedikit tapi dapat disebarkan kepada ramai. Dan dengan penyebaran video ini video ini, maka lebih ramai yang kenal Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Siapakah Yayasan Budi Ihsan Malaysia? Yayasan yang terkenal iaitu ditubuhkan dekat negara kita, mendaftar bawah KDN, bawah ROS, memang satu badan yang diiktiraf. Jangan takut, bukan badan yang diseleweng, tapi badan yang disahkan oleh kerajaan. Ya, badan bukan kerajaan yang ditubuhkan oleh yang berbahagia Datuk Rosli Attan, Datuk SR Rosli Attan, ya, seorang usahawan dan begitu juga seorang yang penderma, pemurah dan sebagainya. Dia tubuhkan yayasan ini untuk membantu pusat zakat kita. Pusat zakat kita tak cukup tangan, ya, kutipan zakat pun tak cukup tuan-tuan. Nak bagi asnaf fakir miskin seluruh dunia tak cukup, terus terang. Ya, bukan kita kata pusat zakat tak buat kerja. No, buat kerja. Kita pergi dekat semua website pusat zakat negeri, semua buat kerja. Mereka dah sampaikan. Mana yang tak sampai tu tak dapat laporan. Macam tempat saya ni tuan-tuan, ada orang miskin, pusat zakat tak tahu. Sebab apa? Kita tak buat laporan. Kita buat laporan, insya-Allah dia datang immediately akan bantu. Namun tak cukup tuan-tuan. Terus terang tak cukup dan sangat terhad. Maka bagi seorang sikit lah sebenarnya. Maka ada yayasan seperti Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni dapat bekerjasama membantu badan kerajaan seperti zakat negeri untuk menghulurkan bantuan kepada golongan-golongan asnaf yang memerlukan. Mungkin mereka dah dapat zakat daripada kerajaan negeri, tapi mungkin sangat terhad. Maka adanya sumbangan daripada yayasan ini, maka ia lebih kata orang ni mantap, lebih melengkapi. Jadi tuan-tuan, share video ini. Bila share video ini, orang lain dapat ilmu, insya-Allah. Dan orang lain kenal juga Yayasan Budi Ihsan Malaysia, mereka kenal dan tahu aktivitinya. Dan begitu juga tuan-tuan, dekat link saya tu tuan-tuan ada link, terus tekan saja, boleh terus masuk nak derma melalui Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni mendaftar. Sampai tuan-tuan kalau menderma tu, receipt tu bawa dekat LHDN, insya-Allah boleh elak bayar cukai. Macam tu mendaftarnya Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi tuan-tuan,
Saya seru tuan-tuan, kalau tengok kuliah malam ini disponsor oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia, tuan-tuan bagilah sumbangan walaupun sedikit tuan-tuan. Saya ni walaupun tak ada gaji, duit tak masuk, walaupun sikit-sikit masuk, tetap juga saya menderma sikit-sikit mana yang mampu. Sebab apa? Untuk kebaikan saudara-saudara kita yang kat luar sana yang memerlukan bantuan daripada kita tuan-tuan. Dan begitu juga ya, kita ni menderma untuk selamatkan kita ke akhirat nanti. Pahala berjalan. Ya, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti mana yang dijanjikan pada malam ini tuan-tuan, kita tak ada topik yang khusus, cuma kita nak cerita pasal soal jawab fiqh. Untuk makluman tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam FB page saya, FB personal saya, terlalu banyak soalan melimpah ruah tuan-tuan. Dan saya sendiri pun tak mampu nak jawab sebab banyak sangat. Jadi saya pun tak ada admin. Saya seorang yang jaga page dan jaga apa ni. Dan kalau admin yang jaga, dia pun nak kena type juga. Kita pun nak bagi duit penat dia, upah dia, tapi saya tak ada duit nak bayar dia orang. Ya, jadi saya seorang yang jaga FB personal saya. Dan saya juga yang jaga FB page saya. Jadi soalan terlalu banyak. Tu terang. Saya nak cakap berapa ikut kiraan saya tadi tu, saya kira lebih kurang nak dekat 500 soalan yang mampu saya jawab saja. Ada yang tak sempat saya nak buka pun, saya tak sempat nak buka sebab banyak soalan. Jadi saya kumpul lah berapa yang saya jumpa soalan yang tidak bertindih. Lebih kurang dekat sini ada berapa tuan-tuan, ada 15 saya kumpulkan. Ya, jadi saya nak jawab satu persatu dan tuan-tuan mendapat manfaat daripada persoalan yang diceritakan ya. Jadi tuan-tuan jangan lupa follow Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jangan follow saja, bawah tu ada link, tolong dermakan sekali. RM50 pun jadilah tuan-tuan. RM10 kalau tak ada duit pun, lagi banyak lagi bagus. Itulah saham tuan-tuan dekat akhirat. Nabi kata sedekah itu melindungi diri kita daripada kebakaran api neraka selama 70 tahun tuan-tuan. Neraka dia akan elakkan kita daripada seksa kubur dan seksa api neraka. Dan Nabi kata mencambahkan rezeki. Tuan-tuan, insya-Allah rezeki nak bertambah, kita banyak bersedekah. So sedekah antara salah satu tempat yang sesuai untuk kita sedekah, yang terjamin sampainya duit sedekah kepada asnaf, iaitu melalui Yayasan Budi Ihsan Malaysia. So sedekah, jangan tak sedekah untuk dapatkan ganjaran pahala. Ya tuan-tuan, tak payah turun padang cari asnaf. YBIM yang sendiri turun padang, dia ada wakil seluruh negara. Mereka yang uruskan, kita tak susah payah. Kita hanya bagi duit, tinggal tunggu pahala saja, tinggal tunggu barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ya? Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini kita nak ceritakan tentang soal jawab berkenaan dengan hukum fiqh. Lebih kurang tempoh 1 jam ni tuan-tuan. Baik, ya, pertama, lepas wuduk, lepas habis wuduk, soalan ni antaranya tanya tuan-tuan, ada orang bertanya pada saya, lepas wuduk nampak ada kesan cat kecil di kaki. Apa yang perlu dia buat? Wuduk semula atau dengan cara yang lain? Katakanlah Abdullah ni dia berwuduk, tiba-tiba lepas berwuduk dia nampak dekat tangan dia. Dekat tangan dia ada kesan cat kecil ya. Jadi adakah sah wuduknya? Wuduknya belum sempurna. Adakah dia hendak mengenakan wuduk itu semula ataupun berwuduk daripada awal sampai akhir? Baik, di sini ada perbahasan dalam mazhab Syafi'i. Saya tak nak cerita khilaf. Ya, khilaf saya cerita kalau ada keperluan lah. Kalau ada perkara yang mendesak, terpaksa kita keluar daripada mazhab Syafi'i, itu lain cerita. Ini kalau tidak ada unsur yang mendesak, maka kita tak ceritalah. Baik, berkaitan dengan kalaulah kita berwuduk nampak dekat tangan ke, tangan kanan ke, tangan kiri ke, kat pipi kita tengok cermin, alamak ada kesan cat, ataupun dekat kaki tempat yang wajib, tapak kaki tu ada kesan cat dan sebagainya, adakah wajib kita mengambil wuduk sekali ya, ataupun mengulangi wuduk sekali lagi? So ataupun ada cara lain. Baik, daripada Ustaz Muhammad Syarizat. Assalamualaikum barakallahu fiik wa fiikum barakallah. Syekhul Islam Muhammad Syarizat, kita panggil dia Syekhul Islam sebab dia ulama besar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Minum kahwah jap. Di tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Dia apa flip benda istilah tu. Baik. Okey. Hukum berwuduk wajib mengenakan air pada seluruh anggota wuduk. Jelas sebab apa? Ada larangan Nabi SAW yang mana ada sahabat Nabi yang berwuduk, tergesa-gesa berwuduk sampai tumit kaki dia tak kena air, iaitu tak kena air wuduk. Maka Nabi kata wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit kaki yang tak kena air wuduk. Maksudnya celaka dibakar oleh api neraka. Tumit-tumit kaki yang tak kena air wuduk, maksudnya
Yang kita ni berwuduk sehingga tak kena pada seluruh anggota wuduk yang diwajibkan oleh Allah, maka akan dibakar oleh api neraka. Jadi kalau kita tengok ada kesan cat dekat atas tangan kita tu, ya, awal hasil apa saja yang boleh menghalang sampai dekat kulit, tapi kita tak kena kan, maka yang inilah nanti dekat akhirat akan dibakar oleh api neraka. Dan solat kita tadi tu tidak sah kalau kita nampak, kalau kita tahu. Kalau kita tahu, alah sikit je tak apa, semayang juga. Semayang kita tak sah kalau kita tak bertaubat, tak ulang balik solat dekat akhirat. Yang tempat cat tu akan dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada orang puji ridak saya, terima kasih, alhamdulillah. Ya, murah je ni. Nak beli mahal tak ada duit. Okey, kembali balik kepada kalau tak kena tu macam mana. Katakanlah tangan kiri kita lepas wuduk nampak kesan cat sedikit. So macam mana nak kena wuduk balik tak? Dia tak wajib ulang balik. Ya, dia kena start basuh kat tangan kiri. Bila dia basuh kat tangan kiri, lepas basuh kat tangan kiri, kaki dua-dua tak sah. Sebab apa? Wuduk dalam mazhab Syafi'i iaitu mesti tertib. Muka, kalau muka sah, barulah tangan. Ya, lepas dua tangan sah, barulah kepala. Lepas kepala barulah kaki. Telinga sunat. Telinga tak sapu tak apa. So bila tangan kiri kita ni tak sah, tangan kita dah basuh tak apa dah, tak ada masalah, no problem, kita dah basuh settle. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri ni ada cat, dia tak sah. Kita kena basuh tempat yang tak kena tu. Ataupun nak lebih bagus, basuh balik yang keseluruh tu. Yang wajib basuh tempat yang tak kena tu. Cabut, kikis balik, basuh. Ambil air, tuang, alirkan dia. Bila dah alir, maksudnya kepala tak sah lagi. Sebab tangan tak sah, kepala tak sah. So bila kepala tak sah, kedua-dua kaki tak sah. So macam mana? Lepas kikis, basuh tempat yang tak kena, maka kemudian ambil air, sapu kepala. Lepas sapu kepala, barulah basuh kedua-dua kaki, maka sahlah wuduk. Tanpa perlu ataupun tanpa wajib dia mengulangi wuduk itu. Sebab apa? Hukumnya, basicnya kembali kepada tertib dalam wuduk tu. Macam contoh, ya. Macam contoh kalau kaki kita. Kalau kaki kita dah, ya, sebab apa? Dalam ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala, ada seorang sahabat Nabi, dia berwuduk dan Nabi nampak dekat kakinya ada sedikit tak kena, sebesar kuku. Kuku ni kuku, ada sedikit bentuk air, ada sedikit kawasan kaki tu tak kena air sebesar kuku ni, sebesar kuku. Nabi suruh dia ulang balik. Itu ulang balik bahagian basuh yang tak kena tu, tuan-tuan. Nampak tu, ya? Jadi kena ikut tertib. Katakanlah kalau muka tak kena, kena start baliklah muka. Walaupun kita dah habis wuduk, sekali muka ni ada kesan cat, cabut balik, basuh yang tak kena tu, kemudian basuh kedua-dua tangan, kepala dan kaki. Sebab apa? Selagi tak sah, yang kedua tak sah. Selagi dua tak sah, ketiga pun tak sah. Maka teruslah. Ya. Katakanlah kita dah basuh, tengok dekat tapak kaki tu, dekat tapak kaki tu ada cat. Ada cat kecil ataupun benda yang boleh menghalang air untuk sampai dekat situ, tuan-tuan. Apa yang perlu kita buat? Ya, nak kena basuh kaki kanan tak payah. Ya. Maksudnya kalau kaki kanan dan kaki kiri sudah basuh, ya, maka adakah kita wajib basuh kaki kanan? Ya, basuh tempatnya tak kena lagi. Dan adakah wajib kita basuh kaki kiri? Tak wajib. Sebab apa? Tertib kiri dan kanan adalah sunat. Tapi lebih afdal bila kita dah basuh yang dekat kanan tu, kemudian disusuli basuh kiri sekali lagi, itu hukumnya sunat. Pasal apa kalau kita dah basuh kanan, kiri tak payah basuh? Sebab kiri sudah terlepas tanggungjawabnya. Dan kanan tinggal sikit lagi kena bersihkan. Yang belum ada lagi kena air. Ya? Kenapa tak kanan kan kiri? Tertib kiri dan kanan sunat dalam mazhab Syafi'i. Ya, manakala tertib muka, tangan, kepala, kaki itu wajib. Manakala tangan dan kiri, tertib kanan dulu kemudian kiri, hukumnya adalah sunat. Tak wajib ulang balik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Niat macam mana? Tak payah niat. Sebab apa? Sebab kita punya wuduk tak batal lagi. Tak batal lagi. Selagi mana tak batal, tak perlu nak ulang niat sahaja. Aku lengkapkan wuduk aku, tak payah. Kita masih lagi dalam niat untuk basuh. Ya. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, adakah sarang labah-labah termasuk dalam kategori najis? Ni ada orang tanya saya dalam inbox. Ya, saya nak jawab, Allahu Akbar, lama tak jawab dah. Saya balik-balik, wah ada soalan ni. Baik, dalam kitab Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani,
Dia kata pendapat yang paling masyhur, yang paling terkenal di sisi mazhab Syafi'i, iaitu sarang labah-labah tidak termasuk najis. Namun disebutkan oleh Syekh Al-Malibari rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Mu'in, dia kata ada dua ulama di kalangan ashab Syafi'i mengatakan bahawa labah-labah ni adalah ataupun sarang labah-labah ni adalah najis. Ya, baik pendapat masyhur, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, maksudnya kalau sarang labah-labah terkena kat baju kita lalu pak terlanggar labah-labah melekat kat baju kita salat sah tak? Adakah dikira sebagai menanggung najis? Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak dikira sebagai bernajis. Kalau solat bersama-sama dengan sarang labah-labah tak sah. Sah solat sebab dia bukan najis. Namun ada pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, dia kata najis. Pasal apa? Ada sebahagian ulama mengatakan bahawa sarang labah-labah ni dia muntah daripada perut. Kalau muntah tu najis lah. Tapi pendapat yang sahih, kata ulama-ulama besar, termasuklah mengarang kitab I'anatul Talibin, dia kata minal lu'ab, iaitu ailio labah-labah. So ailio tidak najis lah. So jangan takut, kalau kena kat baju semayang tetap sah, ya. Namun kita tak nafikan, ada sebagian ulama kata dia adalah najis, dikiaskan seolah-olah macam dia tu muntah, tapi hakikatnya dia bukan muntah, dia adalah ailio dia bukan ailio macam kita. Ailio kita kalau kahak ludah tu geli nampak, tapi kalau ailio labah-labah, kalau ludah tu jadi apa? Dia jadi sarang, ya. Tapi pelik Spiderman dia dekat mulut, dekat tangan, ya. Habis Spiderman punya tu tu najis tak? Ya. Itu tak najis lah, itu boleh lah nak pakai tembak, ya, sekeliling boleh buat semayang, tuan-tuan. Wallahu alam. Baik, ketiga, saya dah nazar nak sedekah kambing. Soalan boleh ni ajukan, tak ada masalah, tapi saya akan baca pada penghujung. Lagi 15 minit nak habis kuliah, saya akan baca. Boleh terus ajukan soalan, insya-Allah kalau sempat saya baca, ya. Ada soalan, saya ada nampak 2-3 soalan dah ditujukan. Ya. Ada Amirul Hakim ada tanya soalan. Ya, Allah, Ustaz Muhammad Zudi, masya-Allah, bila pandang wajah Ustaz meyakinkan saya. Hai Ustaz Zudi ni, Ustaz Zudi sahabat baik saya ni, alhamdulillah. Saya gembira tengok Ustaz Zudi ni sembuh daripada COVID-19. Masya-Allah, ujian Allah berikan, ya. Orang yang tinggi ujian seperti Ustaz Muhammad Zudi ni, doa dia dimakbulkan. Ustaz Zudi tolong doakan ana, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah beri ujian pada Ustaz Zudi, dengan sabarnya dia bertahan, dan alhamdulillah Allah bagi kesembuhan. Terima kasih, alhamdulillah. Tahniah Ustaz Muhammad Zudi. Ya. Baik, ada beberapa soalan, jadi insya-Allah saya tak jawab sekarang sebab saya tak nak interrupt, dan saya akan jawab pada penghujung nanti insya-Allah. Jadi kalau ada nak tanya soalan boleh silakan. Jadi saya bagi prioriti kepada 15 soalan yang saya masukkan dalam bab status ni, tuan-tuan, ya. Baik, jadi sebelum tu saya ingatkan, teruskan sokong Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Yang belum like, tolong like. Yang belum menderma, ada link dekat status saya tu, tekan saja, terus masuk 100, 200, 300, silakan. Kalau tak ada duit, RM10 pun jadilah. Ya Allah, jangan takut, duit tuan-tuan akan disampaikan straight away kepada asnaf yang memerlukan. Dan share video ini supaya orang dapat ilmu melalui apa yang saya sampaikan, walaupun tak seberapa, tetapi begitu juga dengan share-nya tuan-tuan terhadap video ini, orang lebih kenal Yayasan Budi Ihsan Malaysia dan ramai menderma. Tuan-tuan share video ni, orang yang dapat ilmu, tuan-tuan dapat pahala. Tuan-tuan share video ni, orang dapat kenal Yayasan Budi Ihsan Malaysia dan mereka menderma, maka tuan-tuan pun mendapat pahala juga, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik, soalan ketiga, saya dah nazar nak sedekah kambing. Ya, boleh tak tukar pada duit? Katakanlah saya sedekah nak nazar dekat Mahat Tahfiz seekor kambing. Tiba-tiba nak upah nazar, nak tukarkan kepada duit. Asalnya nak bagi 1,000 harga kambing, katalah 1,000. Ya, akan nak bagi kambing dekat saya bernazar nak sedekah dekat Mahat Tahfiz. Ya, asalnya sedekah tu sunat, tapi bila dia dinazarkan jadi wajib. Tak nak diwajib, kena sedekah dekat Mahat Tahfiz yang sudah jadi wajib ke atasnya seekor kambing. Tiba-tiba ubah fikiran pula, pakai duit je lah, bagi RM1,000. Boleh tak? Tidak boleh. Tidak boleh, dia kena melaksanakan janji. Dah janji. Sama juga kalau kita kata, aku nak bagi engkau RM1,000, aku janji, aku bersumpah nama Allah, aku akan bagi engkau RM1,000. Dah jadi janji kita lah, tuan-tuan. Tapi ubah tak apalah, RM1,000 tu aku tukar kepada buku yang harga RM1,000. Boleh tak? Mana boleh, tuan-tuan. Kita kau dah janji aku RM1,000,
tiba-tiba nak tukar dengan buku walaupun harganya sama. Aku bukannya baca semua buku tu. Nampak tu? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, janji tetap janji. Seperti mana ada satu ibarah yang saya petik daripada kitab Al-Majmu', Imam Nawawi kata, kalaulah seseorang itu dia nak sedekah kepada fulan bin fulan, katakanlah saya Said Syahrizan nak sedekahkan kepada Ustaz Zuhdi, ya, sebanyak RM1,000, ya, tapi tak tahu bila. Nanti saya ada duit, saya nak sedekah dekat dia Ustaz Zuhdi sebanyak RM1,000. Tahun depan Ustaz Zuhdi jadi kaya dah. Tahun lepas saya nak sedekah pada dia sebab dia miskin, tapi tahun depan jadi kaya. Travel agency dia memang jadi memang top 10 lah in the world, ya. Dia kaya. Jadi boleh tak saya ganti pada orang lain? Kata Imam Nawawi, tak boleh. Tetap juga RM1,000 kena bagi dekat Ustaz Zuhdi yang kaya. Asalnya kita nak bagi sebab dia miskin, tapi sebab dia dah kaya tetap kena bagi. Pasal apa? Imam Nawawi kata hukum bersedekah kepada orang fakir miskin adalah harus, hukumnya dibolehkan, tetap sah. Tapi sebab apa kena bagi juga, walaupun afdaliyah kena bagi dekat orang fakir miskin, tapi ini dah janji nak bagi kat dia, kena bagi kat dia lah. Ya, jadi tak boleh ditukar. Kecuali memang dekat Malaysia ketika kambing tak ada. Kambing dah tak ada, pergi kat Selangor tak ada, susah. Kalau ada Kelantan, nak bawa Kelantan ke, memang tak ada, memang stok habis dah. Lembah Kelang ni kat Selangor memang tak ada, ataupun ada tapi nak bawa ke sini memang susah. Dan kebetulan pula kita ni nak kata, saya ni pada sebelum habis Ramadan saya nak bagi seekor kambing dekat Mak Tafiz, seekor kambing sebelum habis Ramadan, ya. Jadi Ramadan tinggal lagi berapa hari nak raya, kambing tak jumpa, Allah tak ada macam mana ni, barulah digantikan dengan duit lain. Itu lain cerita lah, pasal apa, nak tunaikan part tu, ya. Tapi kalau tidak terikat dengan waktu, bila-bila nak bagi, dia kena tangguh, yang mana tangguh sampailah dijumpa kambing, baru dia bagi, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang disebutkan, ya. Mudah-mudahan jadi sungguhlah. Amin, insya-Allah. Silap nanti Ustaz Zuhdi yang bagi RM1,000 kat saya. Allahu alam, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pada asasnya tidak boleh digantikan, ya. Kena apa? Kena tunaikan, ya. Kalau misalnya kata tidak termampu nak tunaikan, dia kena bayar kafarah. Apakah kafarah dia, tuan-tuan? Kafarahnya pertama kena bagi 3 pilihan. Pertama, bagi orang miskin makan sebanyak 10 orang, ya, makan dengan harga cukup kenyang. Kata guru kami Syekh Mustafa Al-Bughah yang pengarang kitab Fiqh Manhaji, masa kami belajar Fiqh Warakat dan kita belajar beberapa kitab semasa datang dekat sini, tuan-tuan, orang tanya tentang kita nak bagi, nak kafarah yamin dengan kafarah nazar, ya. Macam mana kita nak tebus balik kalau nazar tak dapat nak lakukan sebab tak mampu, ya. Dia kata kena bagi, adakah seorang tu kena bagi satu cupak? Dia kata seorang kena bagi wajibah kamilah. Wajibah kamilah apa? Iaitu satu makanan yang lengkap. Ikut kat Malaysia ni satu pinggan berapa harga dia, tuan-tuan? Satu pinggan kalau kat Kuala Lumpur ni RM7 ke RM10 macam tu. So bagi 10 orang fakir miskin makan, iaitu kita kena keluarkan RM200 kena bagi dia makan, sedekah seorang RM10, ya. Seorang RM10, ya. Kalau dalam rumah dia tu ada 5 orang anak beranak dia sekali, seorang 100 cukup, boleh bagi. Maka kalau dah bagi 10 orang makan dengan satu kepala RM10, sudah tertunai kita punya kafarah, hilang dosanya. Kalau ataupun cara lain iaitu memberi pakaian kepada fakir miskin 10 orang. Kalau laki-lakinya pakai menutup aurat, yang mana jangan bagi pakaian hanya tutup pusat dengan lutut saja, antara pusat dengan lutut jangan, ya. Pakaian yang tidak menampakkan aib pada uruf masyarakat, ya. Seluar, baju sepasang. Kalau perempuan jangan bagi t-shirt dengan seluar saja, tak, dengan tudungnya sekali, ya. Dengan kain mencukupi. Kalau badannya memerlukan 6 meter kain, tak boleh bagi 5 meter, cukup kena bagi macam tu, ya. Kalau tak boleh, boleh buat pilihan, nak bagi makan 10 orang ataupun nak bagi pakai 10 orang. Dan ketiga, ataupun pilihan ketiga, membebaskan seorang hamba Muslim. Ni mahal lah, zaman sekarang tak ada. Baik, kalau tak jumpa tiga-tiga ni, barulah berpuasa 3 hari. Katakanlah nak bagi fakir miskin 10 orang makan, tak ada duit. Dan kedua, nak bagi pakaian 10 orang fakir miskin pun tak ada duit. Zaman sekarang hamba tak ada, memang dia miskin, tapi nazar tak tertunai. Sebab apa tak dapat nak tunaikan, ya. Maka dia perlulah puasa selama 3 hari. 3 hari wajib berturut-turut tak? Tidak wajib berturut-turut. Dia bukan kafarah jima' pada siang Ramadan, ya. Baik, kelima, sebelum ini darah haid tidak pernah lebih 7 hari.
Tetapi semenjak sebulan 2 ini lebih daripada tempoh adat. Ni kisah contoh, ada seorang wanita sebelum ni darah haid dia sebanyak 7 hari lah. Tiba-tiba sebulan lebih ni, dalam 2-3 bulan ni dia berubah. Bukan 9 hari, ada 11 hari, ada 10 hari dan sebagainya. Apa kira tu yang lebih 7 hari ni tuan-tuan? Dia kata adakah semua itu darah haid? Maksudnya katakanlah biasa keluar 7 hari, tiba-tiba bulan kedua pula 10 hari. Adakah yang hari ke-8, ke-9, ke-10 itu dikira sebagai darah haid ataupun bukan darah haid, yakni istihadah? Ya. Baik, wajib tinggalkan puasa tak? Rupa-rupanya bulan puasa ni dah 7 hari dah tuan-tuan. Baik, kita nak menyelesaikan masalah ini, dia bukan hanya tengok. Kalau kita tengok dalam kitab fiqah, disebut ada tempoh minimum dan ada tempoh adat dan ada tempoh maksimum keluar darah haid ni. Kalau darah haid, darah paling minimum keluar darah tu 24 jam. Katakanlah darah tu keluar kurang 24 jam, katakanlah si Aminah ni darah dia keluar 20 jam. Selama 20 jam tu, itu tidak dikira sebagai darah haid, namanya darah istihadah. Dan selama 20 jam tu lah, kalau dia tinggal puasa ataupun 20 jam itu dia tinggal salat, dia wajib qada balik. Katakanlah 20 jam tu, daripada pagi sampai tu rupanya darah tak cukup 24 jam, itu istihadah. Dan selama mana dia tinggalkan solat dalam tempoh 20 jam tu, maka dia kena qada balik. Sebab apa? Sebab itu tidak dikira sebagai darah haid. Ya, kalau puasa pun hari itu ditinggalkan, maka wajib dia qada balik. Nampak ya? Baik, macam mana pula yang lebih 7 hari? Dia ada 2 jenis. Wanita yang mubtadaah dan kedua mu'tadah. Apa terjemahnya? Mubtadaah ni yang first time, yang tak ada adat, yang tidak ada kebiasaan, ataupun dia first time kena darah haid, ataupun dia dah lama tapi memang konsisten daripada tahun lepas ke tahun-tahun 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari. Dan kedua, ada wanita yang pernah keluar darah haid dia, ya, dan pernah keluar darah haid dan pernah melebihi tempoh adat. Ada wanita yang tadi, yang first tadi tu, dia memang 2-3 tahun sebelum ni memang keluar 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, tak pernah kurang dan tak pernah lebih. Ada seorang perempuan ni pula, dia 7 hari, pernah sometime keluar 9 hari, kemudian 7 hari balik. Lepas tu pun keluar, dia pernah darah tu keluar lebih daripada 7 hari. Ya, yang pertama tadi tak pernah lebih, yang kedua lagi yang pernah lebih. Yang tak pernah lebih ni tuan-tuan dinamakan mubtadaah. Maksudnya dia tak ada pengalaman, tak ada experience darah keluar lebih 7 hari. Dan kedua namanya mu'tadah, yang sudah biasa darah keluar lebih 7 hari. Yang lebih 7 hari ni dia senanglah nak kira berapa lama tempoh. Baik, yang pertama, yang mubtadaah ni, yang tak pernah keluar darah lebih 7 hari ni, dia ada tempoh maksimum. Ya, selagi mana darah tu tak sampai 15 hari, itu dinamakan darah haid. Ya, selagi mana 15 hari itulah dia tak wajib tinggalkan solat. Dia wajib tinggalkan solat dan dia wajib tinggalkan puasa. Ya, baik, kalaulah darah tu keluar hari ke-16, maka dia wajib berpuasa dan wajib solat. Sebab apa? Hari ke-16 darah itu keluar, itu dinamakan darah istihadah. Ini bagi wanita yang dikira tak pernah keluar lebih 7 hari. Maka dikira dia bagi tahap maksimum, tempoh maksimum 15 hari. Kalau kurang 15 hari, itu dikira darah istihadah, yang mana dia wajib tinggalkan solat dan wajib tinggalkan puasa. Katakanlah Aminah biasa keluar darah haid, tiba-tiba pula yang mana bulan depan darah haid keluar 14 hari. So 14 hari itu semua haid ke? Yes, 14 hari haid. Boleh solat tak? Haram solat. Boleh puasa tak? Haram puasa. Ya. Baik, itu yang mu'tadah. Kalau katakanlah darah dia keluar dah 15 hari pun keluar lagi, hari ke-15 lagi itu maksudnya masih lagi haid, tapi masuk yang ke-16 tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak dikira sebagai haid, dah sudah masuk istihadah. Ini bagi yang mubtadaah. Manakala yang mu'tadah, yang pernah keluar darah lebih, katakanlah si Nisa, Hairun Nisa ni biasa 7 hari, tiba-tiba bulan ni pula dia dikira sebagai 10 hari pula, lebih 4 hari. Ya. Jadi adakah hari ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 ini dikira sebagai darah istihadah? Tak, tetap haid juga. Sebab apa? Kurang 15 hari. So 8, 9, 10 sama juga haid, kena tinggalkan solat, tak boleh berpuasa.
dan suami tidak boleh menjimakkan dia ataupun bersetubuh dengan dia. Baik, itu yang pernah berlaku. Lepas tu hari ke-11 berhenti macam biasa, dia solat macam biasa. Katakanlah lepas bulan depan 7 hari, bulan lagi 7 hari, tiba-tiba pula bulan yang ketiga tu, selepas tu darah tu keluar lebih 7 hari pula. Macam mana nak dikirakan sebagai darah haid dan darah istihadah? So kembali kepada adat itu. Ya, kalaulah ikut adat sebelum ni dia pernah lebih maksimum 10 hari. So 10 hari itu selagi mana tak lebih 10 hari itu dikira sebagai darah haid. Katakanlah hari ke-11 itu dikira istihadah. Nampak tak? Itu bagi mereka wanita yang pernah keluar darah lebih daripada hari. Kalau yang first time tu tengok berapa lama? Paling maksimum 15 hari. Lebih 15, hari ke-16 dikira sebagai istihadah. Tapi wanita yang pernah keluar darah lebih 7 hari, tengok jumlah berapa. Kalau sebelum ini pernah keluar lebih 3 hari, macam Khairun Nisa kan. So yang ke-11 tu baru dikira sebagai istihadah. Maka yang ke-11 hari itu wajib solat macam biasa dan wajib mengerjakan ibadat-ibadat seperti lain. Itu yang tak dapat nak bezakan warna. Maksudnya dia tengok warna merah sama je. Tapi berbeza juga kalau wanita, dia tak boleh kira hari, dia tengok pada warna dia. Ya, macam mana nak bezakan antara istihadah dengan haid? Biasanya kalau darah haid ni dia hitam pekat, hitam kemerahan, ya. Dan kalau katakanlah hitam kemerahan itu berubah warna kepada hitam kepada kemerahan pekat, maka hitam kemerahan pekat itu dinamakan sebagai darah istihadah. Sebab apa? Dia berubah warna. Yang hitam pekat tu haid, yang merah pekat tu itu istihadah. Ya, asalkan yang merah itu tidak kurang daripada tempoh sehari semalam, itu 24 jam, dan tidak melebihi selama 15 hari. Itu dinamakan sebagai istihadah. Jadi maka tuan-tuan, ada orang pula perempuan darah haid dia merah pekat, ya, tapi bila berubah kepada warna coklat, yang coklat tu dinamakan istihadah. Ini bagi mereka yang boleh membezakan warna. Ataupun ada yang coklat kembali kepada warna yang berubah ke merah kekuningan. Itu yang ke merah kekuningan, yang mana daripada kuat kepada lemah, lemah kepada lebih lemah, itu menunjukkan proses perubahan darah. Maka kita boleh hukumkan bahawa perubahan darah itu boleh dinamakan sebagai darah istihadah, asalkan dengan syarat-syaratnya tidak kurang daripada sehari semalam dan tidak lebih daripada 15 hari. Ya. Baik, itu soalan yang ketiga. Soalan yang keempat, soalan keempat dah habis dah. Keenam, lepas wuduk saya baring kejap, lepas tu nak bangun solat, adakah wuduk saya batal? Okey, saya nak berwuduk nak solat tarawih ke nak solat apa tuan-tuan, tiba-tiba kita pun lepas tu tiba-tiba kita pun baring kejap, lepas tu azan isyak kita bangun terus solat, boleh tak? Kalau tertidur dalam keadaan duduk tidak menjadi masalah. Itu sepakat ulama, antaranya ulama mazhab Syafi'i tak batal, yang mana tetap pengun. Tapi kalau baring yang mana tidurnya nyenyak, batal. Kalau tak nyenyak, dia tak batal. Macam mana kita nak tahu nyenyak atau tidak nyenyak? Seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Al-Baijuri dalam kitab Syarah Al-Fath Al-Qarib. Syarah Fath Al-Qarib, maksudnya dia kata bagaimana kalau orang yang tidur nyenyak tu, kalau dia tidur tak dengar orang keliling cakap apa, dia tak sedar apa yang berlaku kat keliling dia. Ya, kalau orang yang tidur tak nyenyak, kata Imam Baijuri, iaitu kalau dia tidur, ya, tidur ayam, dia dengar orang sebelah bercakap, ataupun dia dengar bunyi kipas, ataupun dia dengar bunyi TV, ataupun dia dengar bunyi radio. Ya. Jadi kalau tidur macam tu tidak membatalkan wuduk. Sebab apa? Tidak dikira sebagai tidur yang nyenyak. Kata orang ni 9, tidur tak nyonyak. Itu nama dia kata. Tapi walaupun percakapan tu kita tak faham, orang sebelah cakap, dia cakap apa-apa benda, tapi kita dengar ini suara leman, ini suara Ali, apa benda cakap, aku baring kejap lah, tak faham. Walaupun tak faham, tapi tetap juga boleh dengar suaranya. Kata Imam Baijuri, itu tidak dinamakan tidur yang nyenyak. Walaupun berbaring sekalipun tidak membatalkan wuduk. Dia bangun, dia boleh terus salat. Namun lebih afdal kalau dia berwuduk. Sekali lagi itu lebih afdal. Tapi kalau tidur nyenyak, macam mana nak tahu tidur nyenyak atau tidak? Dobitnya apa? Dia tengoklah macam mana, ya, dia perasan ataupun tidak, didengar ataupun tidak keliling ni macam mana. Kalau tak kedengar langsung, mak tu nyonyak lah tu, maka batal wuduknya. Kecuali kalau tidur nyenyak dalam keadaan punggung yang tetap.
Punggung yang tetap tidak membatalkan wuduk. Pasal apa? Ada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, yang mana ketika mana Nabi lambat salat isyak, sahabat tunggu Nabi sampai Nabi masuk ke dalam masjid, iaitu mereka dalam keadaan duduk bersila, yang mana kepala mereka tertidur sampai tertunduk macam tu. Ya. Jadi bila Nabi datang masuk, mereka pun bangun tanpa mengulangi wuduk. Kata Imam Syafi'i, jadi tidur yang tetap punggungnya tidak membatalkan wuduk. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan keempat, soalan kelima dah, soalan ketujuh. Apakah hukum mengulangi solat fardu dalam waktu yang sama bukan niat qada? Ya. Dah solat, macam ni dia dah solat zuhur, alamak rasa tak syok lah, nak tambah lagi zuhur 4 rakaat lah. Boleh ataupun tidak? Tanpa sebab, bukan qada. Dia tak ada hutang qada. Dia saja-saja ya. Dah solat zuhur 4 rakaat, Allahu Akbar. Wish aku nak pahala lebih ya. Dia pun solat zuhur sekali lagi. Ya. Baik, di sini hukumnya makruh tuan-tuan kalau tanpa sebab. Tapi kalau bersebab tidak menjadi masalah. Contoh, kalau seseorang itu dah solat bersendirian, Allahu Akbar, ya, lepas salam tiba-tiba nampak jemaah datang solat berjemaah, dia pun nak dapat solat berjemaah, sedangkan tadi dia tak dapat pahala jemaah. Jadi dia nak dapat pahala jemaah, dia bangun solat zuhur sekali lagi secara berjemaah, itu boleh, tidak menjadi masalah. Ataupun pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia solat isyak bersama-sama dengan Nabi dekat Masjidil Haram. Kemudian dia balik kampung dia dekat hujung Madinah, dia pula jadi imam kepada orang kampung dia. Sebab orang kampung dia tak boleh jadi imam, baru masuk Islam, tak pandai baca Al-Quran, dia seorang saja boleh baca Al-Quran, maka dia mendirikan solat isyak sekali lagi, ya, untuk menjadi imam kepada jemaah kampung dia, supaya orang jemaah kat kampung tu dapat pahala berjemaah juga. Tapi kalau bersebab tidak menjadi masalah. Tapi kalau tanpa sebab, saja-saja nak ulang, saja-saja nak apa, jangan ulang solat zuhur ataupun jangan solat fardu. Pasal apa? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi SAW sabdakan, ya, Nabi sabdakan, la tusallu salatan fil yaumi marrataini. Nabi kata, jangan kamu dirikan solat, iaitu solat yang sama sebanyak 2 kali ataupun lebih, ya, dalam satu hari. Maksudnya tak boleh solat zuhur sebanyak 2 kali tanpa sebab. Tapi kalau nak solat zuhur 2 kali niat qada, tidak menjadi masalah kalau dia ada betul-betul hutang solat qada, ataupun dia terpaksa mengulang. Pasal apa? Pasal dia sebab pada awalnya dia solat bersendirian, ya, kemudian dia nak dapat pahala, dia solat sekali lagi supaya dapat pahala jemaah. Sebab apa? Ini pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, yang mana ada seorang sahabat, dia duduk lepas solat subuh kat rumah, dia datang masjid. Ya, jadi Nabi SAW dengan sahabat nak salat jemaah, dia duduk kat belakang. Nabi kata, apa yang menghalang kamu? 2 orang sahabat, apa menghalang kamu tak nak solat bersama dengan kami? Kata, wahai Rasulullah, kami dah solat dekat rumah dah. Nabi kata, solat sekali lagi supaya kamu dapat pahala jemaah. Ada keuzuran, tidak menjadi masalah, ya. Baik, kalau tanpa sebab tak disunatkan, hukumnya makruh, ya. Bismillah, tekak kering, bismillah. Baik. Okey, soalan ketujuh. Boleh tak seorang datuk, bukan pangkat datuk kita, bapa kepada ayah kita, ya, memberi zakat fitrah pada cucunya yang sedang belajar universiti atas alasan fisabilillah? Okey. Ya, zakat Selangor, zakat Johor, zakat itu, zakat ni, ya. Pusat zakat telah mengiktiraf pelajar-pelajar universiti merupakan adalah fisabilillah. Ya, belajar, tak mana belajar doktor ke engineer ke, ataupun ilmu yang boleh memberi manfaat kepada Islam, apatah lagi ilmu penjagaan Islam, maka hukumnya fi sabilillah. Mereka berhak untuk dapat zakat. Sebab itulah zakat Selangor bagi dekat, masa saya belajar kat Mesir pun saya pun dapat zakat, alhamdulillah, ya. Dan begitu juga yang ambil medik pun dapat juga, yang engineer pun dapat juga, walaupun tak banyak, alhamdulillah dapat juga membantu untuk meringankan beban, alhamdulillah. Dan dalam hal ini kita kata pelajar universiti boleh. Dan kita tengok ada seorang datuk, katakanlah Datuk Ashraf nama dia, ya. Dia nak bagi cucu dia, dia nak bagi zakat fitrah kat cucu dia, ya. Dia pun ada tanggungan, katakanlah 10 orang, 7 kali 10 RM70. Kata, nah, ni zakat fitrah atuk bagi dekat engkau, sebab engkau fisabilillah, atuk tak nak bayar kat pusat zakat, atuk bagi kat kau terus. Boleh tak? Ya, tak boleh. Sebab apa? Datuk tak boleh bagi zakat fitrah kepada cucunya, tidak sah. Sebab apa?
Kata Syekh Zakaria Ansari, cucu dengan datuk merupakan keturunan usul ataupun furuk. Ya. Sebab apa? Cucu ni dia termasuk bawah tanggungan datuk kalau bapa tak ada, tuan-tuan. Ya, orang yang maksudnya seorang itu wajib ditanggung oleh bapa dia sebelum dia akil balik. Ya, kalau bapa dia tak ada, maka berpindah kepada tanggungjawab datuk dia. Ya, katakanlah fulan tu bapa dia meninggal ketika umur dia 7 tahun 8 tahun. Maka siapa yang patut ambil alih? Datuk dia. Kewajipan datuk dia. So, cucu ni dianggap masih lagi bawah furuk datuk dia. Yang macam ni tak boleh dibayar zakat. Macam juga macam kalau kita usul, peringkat usul, ayah, datuk, nenek dan sebagainya, maka tak boleh. Walaupun bapa kita fakir miskin sekalipun, kita tak boleh bagi dia zakat fitrah. Walaupun anak kita ni fakir miskin sekalipun, kita tak boleh bagi anak kita zakat fitrah. Pasal apa? Sebab anak kita ni dia bukan termasuk orang yang berhak untuk dapat zakat. Tapi orang luar boleh tak? Boleh, tidak menjadi masalah. Kalau menantu kita boleh tak? Menantu boleh, bukan anak kita. Ya, isteri, suami kepada cucu kita boleh? Boleh. Sebab apa? Dia bukan cucu betul kita. Dia cuma menantu cucu saja ataupun isteri pada cucu saja. Maka tidak boleh. Tapi kalau RM70 tu si atuk tu nak bagi, tak ada kaitan dengan hubungan darah daging, iaitu cucu dia, itu lain cerita. Tapi dalam bab ni saya kata lebih afdal, lebih dituntut bayar dekat amil. Itu lebih tulus dan lebih tepat dan lebih selamat. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, soalan yang ke-9, apa hukum saya sertai event larian yang ditaja oleh bank yang mengamalkan sistem konvensional, sistem riba. Riba haram tak? Haram. Sama juga kalau kita menyertai event yang ditaja oleh arak. Ya, boleh ke tidak? Jelaslah arak tu haram. Dan riba tu haram tak? Haram. Tapi riba tu dosa tak sebesar arak. Siapa kata? Ya, dosa tu sampai Allah isytihar perang. Maka kalau kita menyertai event macam tu, kita seolah-olah mempromosikan perbankannya. Bank itu Standard Chartered ke ataupun Maybank konvensional ke apa ke, kecuali yang sponsor tu Standard Chartered Islamic. Itulah yang cerita. Itu tak apa, itu patuh syariah, tidak menjadi masalah kalau kita nak sertai. Baik, yang ke-10, saya guna duit peninggalan. Ke-9, soalan ke-9, saya guna duit peninggalan ayah saya untuk perubatan ibu saya di hospital, sedangkan harta itu belum dibahagikan kepada adik-beradik. Apakah hukumnya guna duit itu? Okey, saya faham soalan ni macam mana. Ni soalan saya rekas sendiri lah, soalan ni panjang. Ya. Baik, orang ni dia bapa dia baru meninggal dunia dan bapa dia duit faraid. Katakanlah bapa dia tinggal duit faraid 500,000. Ya. Jadi dalam hal ini dia kata 500,000 tu belum difaraidkan kepada adik-beradik dia ke, belum difaraid kepada mak dia sendiri ke, tapi dia ambil duit faraid itu, dia bawa pergi mak dia pergi hospital KBJ Ampang, bayar mungkin 5,000, 6,000, 7,000 untuk treatment mak dia. Dia kata boleh tak ambil duit faraid tu? Ya, boleh kalau kita ambil bahagian mak dia ataupun bahagian dia sendiri, tidak menjadi masalah. Ataupun walaupun duit itu belum dibahagikan, tapi adik-beradik dia, tak apalah abang, sebelum kita bagi faraid, kita tonton seorang 1,000, abang 1,000 sama 1,000 ambil duit tinggalan ni, kita bagi mak untuk treatment. Siapa apalah sangat harta ni, lebih baik kita untuk mak kita, buat apa nak berkira, tak apa, duit faraid ni habis untuk mak pun tak apalah. Ini terpuji tuan-tuan. Ya, so hukumnya boleh. Kalau katakanlah adik-beradik tak redha, siapa suruh kau ambil duit faraid ni, kau pergi hantar mak kat KPJ, pasal apa? Kalau dia tak sedap, dia seorang saja, tak apa, ambil portion mak dia. Ambil portionnya, mak dapat 1/8. Ya, ambil 1/8 daripada harta tu untuk perubatan. Ataupun ambil satu bahagiannya. Katakanlah dia asabah, dia katakanlah dapat puluh ribu. Tak apalah, kau tak redha, aku ambil bahagian aku. Nanti bila faraid nanti dah bagi-bagi, potong duit iuran KPJ mak. Itu tak apa. So tidak menjadi masalah, kecuali kalau orang yang tak ada hak langsung. Tak ada hak langsung. Dia ambil duit tu yang berubat tu pun tak ada hak, itu jenis haram. Tapi kalau yang macam kes macam ni, tidak menjadi masalah. Pasal apa? Hak mak dia ada dalam tu. Hak dia sebagai anak ada. Maksudnya hak terhadap harta warisan dan harta peninggalan itu. So no problem at all. Ya. Baik. Ini soalan ni, dah kahwin ni. Ya. Selepas nikah 20 tahun, baru suami dan isteri sedar bahawa mas kahwin, emas itu palsu. Adakah niat mereka selama ini sah? Jeng. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa cerita ni tuan-tuan? Ya. Apa cerita ni? Sampai macam tu sekali. Baik, dalam hal ni tuan-tuan, apabila kita lihat, ya, kalau kita sebut dalam hal ni,
Ada syuri dok. Mubtadi'ah. Oh, silap. Ya, tadi sebut yang darah tu mubtadi'ah betul, mubtadi'ah benar. Yang tidak yang bab darah tadi. Tersalah sebut. Ya. Okey, jadi dalam bab ini tuan-tuan, katakanlah selepas nikah 20 tahun, suami dia nikah ya. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin 1 jongkong emas. 1 jongkong emas. Okey. Tiba-tiba dah 20 kahwin, nak keluar balik, nak pajak gadai, musim PKP, duit tak ada kan, nak gadai jongkong emas tu, tiba-tiba kata, ini palsu lah, ini bukan betul. Allah, sudah dah 20 tahun kahwin, jongkong emas baru tahu, bini tahu, bang palsu bang, apa cerita ni bang? Apa cerita, anak dah 10 orang dah, sah ke tak nikah? Nampak tu? Baik, mahar ataupun mas kahwin ni termasuk rukun ke? Dia tak termasuk rukun, tapi dia wajib disertakan oleh tanggungjawab suami. Ya, dia merupakan antara yang kewajipan. Kalau tak ada mahar tetap sah. Maksudnya contoh kalau nikah tak sebut mahar sekalipun tetap sah. Pasal apa? Rukun tu, rukun suami, isteri, niat, sirah, saksi. Cukup 5 orang tu. Ya, jadi dalam 5 rukun nikah tu mas kahwin tak ada, tapi wajib suami. Kalau suami tak bagi, berdosa. Ya, katakanlah lepas 20 tahun kahwin baru sedar emas tu adalah palsu, nikah sah tak? Nikah tetap sah. Ya, cuma di sini tanggungjawab suami, dia kena ganti balik dekat isteri. Tak apalah, palsu abang pun tak tahu, abang pun kena tipu juga dah, tak apalah, bagi abang masa setahun, abang akan ganti balik. Okey bang, tak apalah bang, sayang kat abang pasal bila-bila abang bayarlah nanti. Ya, tetap sah tuan-tuan. Bahkan kalau nikah tak sebut mahar sekalipun, ya, katakanlah dia tak tetapkan mahar, jadi mahar mithil. Mahar mithil apa? Mahar mithil itu kalau ada kakak dia kahwin sebelum dia, ikut mahar kakak dia yang pernah berkahwin. Kalau dia tak tetapkan lah. Ya, ataupun kalau tak ada kakak, ikut mahar negeri tu berapa. Ya, kalau dia tak tetapkan mahar, kalau Malaysia, kalau Selangor dia RM22.5, dia automatik jadi RM20.5, suami kena bagi. Jadi jangan takut, tetap sah. Sebab apa? Mahar tak termasuk dalam rukun. Kalau rukun tu dalam masa ijab kabul tu tak ada tuan-tuan, ya, maka kita lihat dekat sini baru tak sah. Katakanlah nikah semua ada, saksi pula tak ada. Itu dia, itu cacat merbah. Ya, bila nikah pula wali tak ada, tak sah. Dia kena, kalau nak nikah tu kena 5-5 tu ada. Yang mahar tu lain, mahar tu wajib, tapi boleh ditangguhkan, boleh dihutangkan. Maka kalau tersalah, kalau terpalsu, tak ada masalah, nikah tetap sah. Katakanlah si suami ni jahat, dia bagi jongkong emas palsu, dia tahu je palsu, dia bagi memang sengaja dia. Ya, sah tak? Tetap sah. Tapi dia masih berkira dengan isterinya 1 jongkong emas. Berdosa tak suami tu? Berdosa besar kerana menipu. Ya, walaupun sah, tapi tetap terikat nak bayar zakat, nak bagi mahar dekat isterinya. Walaupun isteri dah lohai tua dah, ya, dah 80 tahun dah, tetap juga bagi. Ya, walaupun dah meninggal dunia, kena bagi untuk difaraidkan kepada anak-anak dia sebagai, tetap bagi pada waris isteri itu juga. Nampak tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, yang 11, hukum lelaki dan perempuan pakai pakaian ketat. Ya, dua berbeza. Ulama menyatakan bahawa kalau perempuan, sepakat para ulama, iaitu wanita pakai pakaian ketat. Ya, yang nampak pinggul, yang nampak peha, pesuar legging yang menonjolkan buah dada, hukumnya haram. Ya, haram seharam-haramnya. Haram yang tidak dipertikaikan lagi secara ijma'. Ya, so perempuan-perempuan yang pakai seluar ketat, yang nampak pinggul, peha dan sebagainya, hukumnya haram. Yang pakai tudung yang nampak dada terbojol, tuan-tuan, haram. Yang pakai lengan, nampak dia punya sempit kat lengan ni, haram. Walaupun semua tutup sekali, haram dan berdosa besar. Lelaki, ulama berselisih pendapat, cuma muktamad dalam mazhab Syafi'i, ya, kalau tidak timbul fitnah, lelaki pakai sempit hukumnya adalah makruh. Ya, kata Al-Khatib Asy-Syarbini, kalau pakai seluar ketat bagi lelaki yang timbulkan fitnah, maka hukumnya haram. Ya, katakanlah ambasador pakai baju ketat, baju slim fit, perempuan tengok, Allahu Akbar, ya Allah, ada yang tak ada maruah kata pecah ovari lah, pecah tu, macam ni lelaki pakai baju ketat hukumnya haram. Tapi ustaz, saya tak apa ustaz, saya pakai baju ketat tak apa, saya boroi, perempuan tengok pun tak muntah, itu lain cerita lah. Ya, tapi ada kajian mengatakan 30% ke 40% wanita zaman sekarang ni suka pada lelaki boroi. Jangan juga. Kalau ada perempuan kat tempat tu suka dekat lelaki boroi, Allah, awak boroi, dia pakai baju ketat, cantik, handsome, bersyahwat saya, itu haram hukumnya. Ya, asasnya
Kalau tak ada fitnah, lelaki pakai baju ketat, seluar ketat, hukumnya makruh. Kalau perempuan, ya, berfitnah ke apa ke, hukumnya haram di sisi para ulama. Kecuali perempuan pakai baju ketat-ketat depan suami dia, depan anaknya, tidak menjadi masalah. Ataupun dekat rumah seorang-seorang, tidak menjadi masalah. Ya, jangan kata kat rumah kalau dia nak seluar pendek ke kat rumah ke, tidak menjadi masalah. Tapi masalah depan orang ramai, maksudnya lelaki di hadapan orang ramai yang menimbulkan syahwat, haram pakai ketat-ketat. Tapi kalau pakai ketat yang tidak menimbulkan syahwat, ya, ataupun ketat tu biasa-biasa saja, maka tidak haram. Tapi kalau perempuan, ya, apa keadaan macam mana sekalipun, hukumnya adalah haram. Ya. Baik. Soalan ke-12, ke-13 dari sini, ya. Benarkah orang bujang makruh buat umrah kali kedua sebab duit patut guna kahwin? Saya baca soalan ni pun ketawa juga bunyi dia. Ya, dia kata saya belum kahwin dah bujang. Jadi bujang nak kahwin lah, ya. Tapi dia kata, ada orang kata nak pergi umrah kali kedua. Kamu yang boleh pergi umrah sekali saja. Sebab itu umrah wajib. Betul lah, ya. Kalau kali kedua pergi makruh, pasal apa? Patut duit tu buat kahwin. Betul ke? Janganlah macam tu. Ya, tengok keadaan macam mana. Baik hukum kahwin ni, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, begitu juga dalam kitab-kitab fiqh yang lain, hukum kahwin asasnya ada 5. Wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Ya. Kalau wajib apa? Wajib kalau dia tak berkahwin, dia berzina. Ni orang macam ni wajib kahwin. Ya. Yang kedua, orang yang maksudnya dia ada kemampuan tapi kalau dia tak kahwin tak berzina. Maka orang ni disunatkan berkahwin. Sunat. Ya. Katakanlah orang yang ketiga ini dia tak ada pendapatan tapi dia ini maksudnya dia nak kahwin satu lagi ke, dia mampu walaupun isterinya sihat walafiat, dia nak tambah satu lagi, ni hukumnya harus. Ya. Keempat, kalau dia tidak ada kemampuan, katakanlah tak ada gaji yang tak ada kerja tetap, tak ada pendapatan yang tetap, maka hukumnya makruh orang macam ni kahwin. Pasal apa? Kalau dia kahwin, ya, kesian isteri nak makan apa, nak bagi isteri makan apa. Betul tak? Yang kelima, haram kalau dia berkahwin itu akan memberi penyeksaan pada isterinya ataupun pasangan. Itu ni hukum haram. Tengok orang macam mana, tuan-tuan. Ya, kalau dia pergi umrah tu kali kedua, kalau dia tak kahwin tidak menyebabkan dia berzina, tak ada masalah. Apa hukumnya? Tapi kalau dia tu boleh, kalau tak berkahwin, kalau dia tak berkahwin akan menyebabkan berzina, tapi duit ada, pergi buat umrah, itu lain cerita. Tengok keadaan lah sebenarnya macam mana, tuan-tuan, ya. Tidak boleh kita kata orang bujang banyak pergi umrah di makruh apa benda lah, padahal dia mutawif. Ya, orang yang bayar kan dia ambil gaji, dia bekerja, ya, ataupun dia pergi sendiri-sendiri, ya. Dia pergi sendiri pakai duit dia pergi umrah tapi tak kahwin. Macam mana? Okeylah. Kalau tak berzina, tak beronani, tak buat benda yang haram, tak tengok porno ke, okeylah, ya. Tapi kalau orang yang kalau tak berkahwin akan menjurus kepada benda-benda haram, maka duit tu lebih aula digunakan untuk berkahwin. Pasal apa? Untuk menjaga kehormatan dirinya, ya. Baik, rasa bacaan Fatihah tidak berapa betul, adakah wajib qada solat terdahulu? Baik, betul atau salah Fatihah ini dia terbahagi pada dua. Ada kesalahan kecil dan ada kesalahan besar. Kalau kesalahan kecil ini kesalahan yang tidak merubah makna, ya, contohnya kurang tajwid ke, kurang dengung ke, idgham dia kurang ke, ataupun makhraj huruf tak jelas. Contoh waladdallin, Jawa kan, ya, ihdinas siratal mustaqim, satu kasin, itu tidak menjadi masalah, tidak merubah makna. Ini lahan kecil, tidak membatalkan Fatihah. Bila Fatihah tidak batal, maka solat tidak batal. Yang membatalkan solat jika Fatihahnya menyebabkan batal apabila merubah makna. Contoh waladdallin, ba tukar dal, waladdallin, berubah makna, batal. Ya, ha jadi ka, alqamdul, orang Jawa alqamdul, ya, batal. Ya, kecuali memang lidah dia tak boleh macam tu dah, lidah dia tak boleh berubah dah, ya, batal. Tapi kalau yang salah kecil-kecil, ya, tidak berubah makna, tak batal solat, tak payah qada, ya. Perbetul kalau bacaan, insya-Allah kalau kata ya Allah sebelumnya aku solat, dot aku tak tebal, nipis sangat, bunyi macam dolin saja, ya, tak apalah, kembali pada Allah. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Allah akan terima solat kita. Maka perbetul kalau belajar lagi talaki dan sebagainya. Kecuali kalau kita solat, serupanya salah aku baca ni, Ar-Rahman tu patut Ar-Rahmanir Rahim, aku tak sabdukan dia Ar-Rahmanir Rahim, tak ada sabdu, itu batal lah solat. Solat yang memang syaddah tak dijaga. Imam Nawawi kata ada 14 tempat yang syaddah kena jaga, tuan-tuan, sabdu dia tu.
kurang satu batal. Maka dia kata, oh, ya Allah, setahun aku baca sabdu tak betul Ar-Rahmanir Rahim tu, ya Allah, kena ulang balik setahun tu. Ya. Baik, ubat kucing saya yang berunsur pork liver boleh bagi kucing makan kalau pegang macam mana? Baik, babi haram ya. Dia kata kucing dia sakit. Kucing sakit, doktor bagi ubat. Ya, rupa-rupa ubat yang doktor bagi tu ada unsur pork liver, hati babi. Bukan berhati babi dia hati babi. Hati babi tu dia proses jadi ubat. Dia bagi kucing makan. Ya, boleh tak? Contoh, kalau kita ni boleh tak kalau kita makan daging ayam yang mati bukan sembelih, bangkai, haram kan? Tapi kalau kita nampak kucing makan bangkai ayam, boleh tak? Dia tak apa sebab dia bukan mukallaf. Ya. Jadi dia tak mukallaf, dia tidak terikat dengan halal dan haram. Ya. So kucing boleh makan benda-benda haram, tak ada masalah. So dia makan ubat yang berunsur pork liver, ada berunsurkan gelatin babi, tidak menjadi masalah sebab dia kucing. Dia bukan manusia bernama kucing. Ya. Dia adalah kucing. Ya. Tapi kalau manusia yang nama kucing seperti Cat Steven, ya, tak boleh. Sebab apa? Manusia tak boleh makan babi. Kalau kucing tidak menjadi masalah. Tapi kalau saya pegang macam mana, Ustaz? Kalau pegang tu kembali pada hukum hasas, iaitu kalau kita pegang najis, kulit kita kering, tidak menajiskan. Kering dengan kering tidak memberi kesan. Tapi kalau salah satu basah, kulit kita basah, ya, dan ubat tu kering, maka sudah dikira sebagai tangan kita tersentuh najis mughalazah, kena samak balik. Tapi kalau dua-dua kering, tidak menjadi masalah. Ataupun salah satu obat basah, tangan kita kering, maka dikira najis itu menghinggap pada tangan kita. Ya. Tapi kalau dua-dua kering, tidak menjadi masalah. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya nak ambil masa 15 minit untuk menjawab soal jawab dekat sini. Dan sebelum itu, saya minta tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tolong tuan-tuan yang belum like Yayasan Budi Ihsan Malaysia, sila tekan button like dan sokong. Yang belum menderma, sila derma kan tuan-tuan. RM10 pun jadilah. Tapi kalau boleh jangan RM10, bagilah RM50, RM100. InsyaAllah tuan-tuan, resit dibagi dan duit tuan-tuan akan sampai kepada asnaf yang memerlukan bantuan. Ya, Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni dikelolakan oleh Datuk SR Rosli Atan. Dia ada branch dekat seluruh negara. Dia akan, maksudnya cepat sampai. Tak perlu nak kita KL pergi Kelantan, tidak, dia ada. Dia masuk duit, belikan barang, bagi kat sana. So tuan-tuan, bantuan tuan-tuan cepat sampai. Ya, Ustaz Jafri Abu Bakar, Allah, Ustaz Jafri Abu Bakar masuk ke dalam dengar ceramah saya ni, ya Allah, ya Ustaz hebat ni. Ya, Cat Steven, Cat Steven. Kita cerita pasal kucing, Ustaz. Ya, Cat Steven kita masukkan sekali lah. Jadi, tuan-tuan, sedekah kepada YBIM dan duit-duit tuan akan sampai secepat mungkin dan sampai pada layaknya, tuan-tuan. Jangan takut, kredibiliti YBIM sangat telus dan sangat memberi kepada mereka yang memerlukan. Terus bagi sokongan, klik button like ataupun follow dan bagi donation. Dan share video-video ini, tuan-tuan, supaya mereka mendapat perkongsian ilmu ini dan juga mereka kenal Yayasan Budi Ihsan Malaysia dengan lebih dekat. Dengan mereka dekat, mereka kenal, mereka akan menderma lebih banyak lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan pun dapat pahala. Teruskan, tuan-tuan, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, kita kembali kepada soal jawab, ya. Ada masa 15 minit. Ya. Kita nak tengok. Okey. Apa soalan ni, ada tadi. Okey, Ustaz, saya mahu tanya, ikan laga boleh makan ke dengan ikan belacak? Ikan yang hidup-hidup dua alam. Macam mana? Kehidupan dua alam hakikatnya adalah hukumnya haram. Ya. Ustaz Syarizan pun ada komen ni. Ustaz Syarizan ulama besar ni. Ustaz Muhammad Syarizan Sabri. Ya. Dua alam haram di sisi jumhur ulama. Ya, kecuali mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia kata kalau boleh hidup lama dalam air, ya, itu dikira halal lah. Ya, baik. Mana soalan dia? Baik. Dia terhilang-hilang soalan ini, macam mana, ya, nak tengok. Kita kena buka balik. Hilang lah. Okey. Ya, mubtadiah. Ya, benar adalah mubtadiah. Saya tersalah. Sabqul lisan, salah sebut.
Salam Ustaz, sah tak solat jika sentiasa beristighfar dalam solat? Contoh bila imam baca panjang, fikiran lalai melayang dan tersedar lalu beristighfar, sama ada berlafaz di mulut atau dalam hati. Ya, solat Nabi kata untuk berzikir, untuk bertasbih, untuk berdoa. Ya, kalau kita imam tu kita dah habis baca Allahu Akbar Zuhur kan, dah baca Fatihah, lepas tu baca surah. Kita dah baca surah, imam tu tak rukuk-rukuk lagi. Alamak, jangan senyap. Tambah lagi bacaan Al-Quran. Ataupun tambahkan dengan zikir. Lagi bagus. Ya. Tapi bila imam baca jahar, jangan pula bertasbih, jangan pula berzikir, dengar bacaan dia. Kalau baca yang sir, baca yang tak kuat, kalau imam tak rukuk lagi, daripada senyap saja lalai, baik istighfar, baik selawat, baik baca Al-Quran dan sebagainya. Nampak tu? Kecuali rukuk dan sujud memang Nabi larang kita nak baca Al-Quran, jangan buat. Makruh hukumnya. Ya. Jadi imam tak sujud, kita baik astagfirullah, astagfirullah, selawat. Tapi kalau imam baca surah panjang, solat maghrib isyak, jangan istighfar, dengar bacaan dia, dengar tu dapat pahala. Ya, wallahu alam. Okey, baik. Daripada Natasha Gold. Nama Natasha Gold ni saudagar emas ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh terangkan darah nifas berapa lama? Macam mana nak tahu itu darah haid atau nifas? Baik, darah nifas normal 40 hari, maksimum 60 hari. Lebih 60 hari itu dinamakan istihadah. Ya. Baik, kalau darah nifas tu, ya, kalau terputus, katakanlah selepas 60 hari, katakanlah darah tu terputus sekejap, kemudian sambung balik, yang kedua itu dinamakan sebagai darah haid. Nampak tu ya. Kalau darah tu nifas dah habis, kemudian dia terputus. Ya. So bila terputus, katakanlah 40 hari dah keluar darah nifas, kemudian terputus 1 hari, so lusa keluar pula, itu dikatakan nama darah haid. Ya, itu secara ringkas lah. Baik, Hafiz Asyafiq daripada Sudan. Dia kat Sudan tak berbuka lagi. Patut dah buka ni kot. Dah buka lah ni. Baik, perlu tak qada solat sebab dulu kita tak tahu keputihan mata itu, keputihan itu najis. Dulu solat tanpa bersihkan keputihan, sekarang baru tahu. Baik, keputihan tu kalau memang kita yakini datang daripada dalam kita, datang daripada dalam, daripada sumber yang mana daripada deep dia tu, itu memang najis. Tapi kalau kita rasa keputihan keluar pada celah-celah pergelangan dia tu apa semua, itu tidak dikira sebagai najis, itu dikira sebagai benda tak najis. Tapi kalau memang asal pada dalam, memang najis. Tapi kalau bukan daripada kemuncak yang dalam, tidak dikira sebagai najis menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i. Tapi kita anggap dulu maksudnya yang mungkin keluar tu yang bukan kategori najis lah. Ya, boleh kita anggap tak apa, tak perlu qada, dan tak perlu kita nak ulang balik. Wallahu alam. Kalau imam baca Fatihah huruf mim, dia tak boleh sebut, dia sebut nun. Macam mana Ustaz? Ihdinas sirat nasta'in. Ya. Kalau mim jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mim. Itu batal. Ya, kalau dengar memang mim tu kena mufarakah. Kita kena mufarakah, dan AJK tak boleh lantik jadi imam lagi dah. Saya pernah mufarakah, saya pernah salat zuhur, sekali saya singgah kat masjid, imam sebut ra, Ar-Rahmanir Rahim, ra jadi menjerin, saya mufarakah. Saya tegur AJK, saya kata imam ni tak boleh jadi imam lagi dah. Sebab apa? Dia jadi makmum saja. Dia kalau yang pelat R ni dia boleh jadi imam kalau makmumnya semua pelat R. Katakanlah salat Jumaat 100 orang, 100 tu semua pelat R, Ar-Rahmanir Rahim, baru boleh jadi imam. Tapi kalau ada seorang yang tak pelat imam, yang tak pelat R tu wajib jadi imam, dia tak boleh jadi imam. Tapi baca khutbah boleh tak? Boleh, tidak menjadi masalah. So imam macam ni dia baca khutbah, tapi imam orang lain, sebab ra dia memang problem, tak boleh. Kalau mim tu kan nun, berubah makna. Ya, nasta'in, ya, atau mana boleh berubah makna, tak dekat, jadi tak boleh jadi imam. Okey, baik. Ya, kembali balik pada yang tadi tu, keputihan tu, kalau dirasakan keputihan itu najis, dia tak tahu, dia ingat apa, tapi itu disebabkan kejahilan, nak qada lebih afdal. Kalau tidak menjadi masalah. Baik, kalau makan ikan keli yang diberi makan perut babi, ayam, tak sembelih, katak dan sebagainya, apa hukumnya? Ia tidak menjadi masalah. Sebab apa? Ini dikira sebagai proses istihalah. Macam contoh kan, kita tanam pisang tu kita semai dengan baja najis, so
tumbuh pokok pisang tu, boleh makan tak? Boleh, walaupun asal daripada najis. Sama juga kalau ikan yang makan najis dan sebagainya, di sisi para ulama hukumnya adalah halal, tapi makruh. Dalam mazhab Syafi'i, binatang yang makan sumber yang haram, bukan haram dimakan, kalau kita nak makan hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Dan ulama Syafi'i mengatakan kalau makruh makan kalau ada bau najis. Kalau tak bau najis, tidak ada makruh pada sisi para ulama. So kalau kita makan ikan keli tu tak ada bau najis, najis babi ke apa, makan tidak menjadi masalah. Tapi kalau ada bau najis yang mana dia bukan najis tapi memang sudah sebati dengan daging dia, ya, maka hukumnya makruh. Kalau Ibnu Umar, kalau unta ataupun kambing yang makan najis, dia tak terus sembelih, dia tunggu 3 hari, lepas dah buang semua baru dia sembelih. Maksudnya lahmul kalalah, lahmul kalalah tak silap dalam istilah tu, hukumnya tidak haram, dibolehkan. Sebab apa? Proses istihalah tu bukanlah hakikatnya dia sudah kita makan dengan babi, tapi dia sudah berubah 100%, tidak lagi dinamakan najis, yang dimakan itu masih lagi terbentuk dalam bentuk yang asal. Ya, baik, dia 11 new comment, banyak tu. Apa lagi soalan? Romim dah settle lah, Cat Steven dah settle. Ya. Okey. Apa lagi? Apa beza akidah Tahawi dan akidah Asy'ari? Asy'ariyah. Sama aja tuan-tuan. Ya. Akidah Tahawiyah dan akidah Asy'ariyah. Ya, akidah Tahawiyah kata Allah tidak atas, tidak bawah, Allah tidak bertempat. Ya. Jadi itulah akidah Asy'ariyah. Akidah Tahawiyah tak mengatakan Allah kat langit, tak ada. Akidah Tahawiyah kata Allah tak berada dekat atas, Allah tidak berada dekat tepi, kat kanan, tak ada. Allah tidak bertempat, Allah tidak memerlu tempat. So mana yang Asy'ari tuan-tuan? Ya, ada kata bukan Asy'ari, Tahawiyah bukan Asy'ari. Tapi ini yang banyak ni, banyak ciri-ciri Asy'ari. Ya, Asy'ari itulah yang dipeloporkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, ya. Ustaz, saya ingin bertanya, kalau imam yakin, dia dah yakin yang dia salat isyak sempurna sebanyak 4 rakaat, tetapi ketika tahiyat akhir dia syak yang dia terkurang rakaat dan terus sujud sahwi, sah atau tidak? Ya, kalau imam tu kurang 4 rakaat, dia yakin kurang 4 rakaat, kena tambah 1 rakaat, mana boleh sujud sahwi. Ya, kalau dia kata alamak, solat saya ni kurang 4 rakaat lah, buat 3 rakaat, terus sujud sahwi, batal solat dia. Tambah 1 rakaat, lepas tambah 1 rakaat barulah sujud sahwi, betul. Sebab apa? Rukun tidak boleh digantikan dengan sujud sahwi. Rukun boleh digantikan dengan rukun juga. Kalau tertinggal 1 rakaat, tak yakin 1 rakaat, dia wajib tambah lagi 1 rakaat. Jadi sebab dia was-was itulah, maka ditopak balik dengan sujud sahwi. Ya. Baik, ini kita kata keadaan imam yang terlupa, tak pasti. Ya, katakanlah 3 ke 4, 3 ke 4. Ya, maka dia tambah lagi 4 rakaat. Dia masuk lagi 4 rakaat. Dan makmum kata subhanallah. Bila makmum subhanallah dan dia tahu, aku silap lah ni, kalau aku bangkit ni bermakna aku solat rakaat kelima, maka dia wajib duduk balik, tak perlu tambah lagi 5 rakaat. Kalau 5 rakaat maka batal solatnya. Sebab apa? Itu dikira sebagai orang yang menambah rukun dalam solat. Ya, maka kalau was-was 3 ke 4, ambil yang paling sedikit 3, tambah 4 rakaat, lepas tu barulah sujud sahwi. Ya, kalau yakin memang kurang 1 rakaat, ya, dia tak tambah rakaat, terus sujud sahwi, batal solatnya. Pasal apa? Rukun tidak boleh diganti kecuali dengan rukun juga, kecuali sunat abad. Sunat abad boleh digantikan dengan sujud sahwi. Sunat abad dia bukan rukun, ya, seperti kunut subuh, tahiyat awal dan seumpamanya. Ya. Baik. Jadi kalau imam tu bangun dan makmum mendapati itu rakaat kelima, maka makmum wajib tegur subhanallah. Dan imam bila meyakini teguran itu bahawa dia silap, dia wajib duduk. Kalau dia teruskan rakaat kelima, batal solatnya, dikira kerana menambah rukun. Wallahu alam. Ya. Ismet Ulam Raja. Ya, salam ustaz, kalau imam beri salam dalam solat tapi sebut assalamualaikum, ya, sahaja, tak sebut assalamualaikum, imam sebut boleh, tidak menjadi masalah asalkan maknanya adalah makna salam. Ya. Tidak boleh, tidak menjadi masalah. Apa hukum bulu kucing ada pada pakaian ketika salat? Muktamad dalam mazhab Syafi'i, pendapat pertama, bulu kucing yang tercabut adalah najis.
Tapi kecuali yang memang suka dielakkan, contoh memang 1-2 sedikit, itu dimaafkan. Ya, kalau banyak wajib bersihkan dulu, ambil bros ke, bersihkan, solat. Kalau solat dengan bulu kucing yang melekat pada pakaian, pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah najis, hukumnya sama seperti orang yang memikul najis, maka solatnya tidak sah. Ya. Ustaz, imam ke depan lebih 3 hasta, adakah hilang pahala jemaah? Kalau imam tu dia solat, kita disunatkan antara imam dengan makmum dan saf pertama ke saf kedua tidak lebih 3 hasta, lebih kurang 1.5 meter, lebih kurang macam tu lah, tak silap saya lah, 3 hasta. Lebih 3 hasta hukumnya makruh. Dia tidak hilang pahala jemaah, tapi hilang pahala saf. Hilang pahala saf. Imam jangan ke depan sangat, pastikan 3 hasta. 3 hasta tu maksudnya tempat yang ideal lah untuk kita sujud, ataupun lebih sikit. Ya, biasa kalau sejadah yang disedia tu, itu tak silap saya, kalau saya kira tu 2 hasta setengah, lebih sikit tak apa. Tapi kalau 5 hasta 6 hasta, sah salat berjemaahnya, tapi luput fadilat saf, tak rugi. Ya, begitu juga antara saf 1, 2, 3 pun tak lebih 3 hasta. Sebab apa? Nabi susun cantik-cantik 3 hasta, maka ikut sunnah Nabi SAW. Kalau lebih 3 hasta, hukumnya adalah sah, kecuali kalau darurat. Contoh macam dekat Mekah kan, kat Mekah kalau kita semayang, ya, imam kat sana, kat tengah-tengah tu panas kau-kaunya. Kalau semayang tu kita boleh nak pingsan, ya Allah, ya. So jarak kita dengan imam tu 50 hasta. So kata Imam Ibn Hajar, disebabkan keterpaksaan, maka tidak menjadi masalah untuk dia jauh lebih daripada 3 hasta kalau darurat. Ya, ataupun antara imam tu terpaksa lebih 3 hasta, pasal apa? Ada duri-duri lah, ada kaca, kalau semayang kat situ juga habis dahi kita, kaki kita, itu tak apa. Ini tak ada keuzuran, sengaja dikedepankan, maka hukumnya makruh dan meluputkan pahala saf. Wallahu a'lam. Salam Ustaz, soalan terakhir, kalau handset jatuh dalam air mutanajis, boleh tak lap sahaja handset tanpa membasuhnya? Kalau boleh membasuh, wajib basuh. Sebab apa? Kita kadang-kadang bawa pergi solat, takut masuk dalam masjid. Tapi kalau tak boleh basuh disebabkan katakanlah handset kita ni handset yang tak boleh kena air, maka boleh dilap saja. Kalau boleh basahkan air itu, ya, kain tu dilap saja, ikut yang semampu mungkin, ya. Kalau boleh kena basuh. Pasal apa? Sebab ia adalah najis yang dikira bernajis, tidak akan suci selagi mana tidak dibasuh dengan air mutlak. Kalau handset itu waterproof. Kalau tak waterproof, kalau dia basuh akan hilang handset dia pun tak ada duit beli lain, maka itu dikira sebagai darurat dan tak boleh untuk memusnahkan harta. Wallahu a'lam, ya. Baik tuan-tuan, daripada Ismet daripada Ismet Ulam Raja, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana sudi untuk mendengar kuliah saya pada malam ini. 1 jam lebih dah. Ya, salam Ustaz, jika pakaian bernajis bercampur dengan pakaian suci, adakah kain yang suci itu menjadi najis? Yes. Masuk mesin basuh pakaian bernajis dan kita katakanlah kita rendam, ya. Bab berkaitan dengan mesin basuh tu saya ada jawab dekat Facebook, saya boleh carilah, ya, proses basuhan tu dengan washing machine, basuhan 3 kali tu, walaupun pakaian bernajis bercampur dengan pakaian tidak bernajis, tapi proses air basuh melalui washing machine tu, maka proses keluar, bilas, basuh keluar, maka pakaian itu menjadi bersih dan kesemua pakaian menjadi bersih, tidak menjadi masalah. Ya, saya ada tulis artikel panjang. Kalau saya nak terangkan tentang hukum basuh pakaian washing machine, adakah bersih pakaian yang kotor bernajis melalui washing machine, ya, panjang ceritanya. Secara konklusi, saya ambil pengajaran daripada kitab Taqrirat Sadidah. Dia kata washing machine yang moden sekarang, kalau basuh pakaian bernajis tetap sah, maksudnya bersih daripada najis dan boleh bawa semayang. Begitu juga pakaian-pakaian yang suci dicampurkan dalam mesin basuh bersama dengan pakaian najis, maka air itu dikeluarkan, dibilas, dikeluarkan dan sebagainya, maka air itu dikira sudah menghilangkan najis dan air bertakung itu tidak dikira sebagai air mutanajis, ya, mustakmal tetapi tidak berubah sifat dan tidak menambah beratnya, maka finishingnya pakaian itu bersih dan pakaian itu suci. Saya nak terangkan panjang, boleh rujuk artikel yang lama tuan-tuan, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, baik, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Itu yang kita jelaskan. Nanti insya-Allah lah yang lebih-lebih itu nanti kita terangkanlah kemudian, ya, sebab apa, masa pun dah panjang, dia pun nak tidur dan bersiap sedia yang nak berehat dan sebagainya. Dan terima kasihlah kerana sudi untuk besok saya akan forward dekat page saya, ada soal jawab fiqah juga, saya sambung juga tuan-tuan, ya. Kalau ada soalan yang nak ditanya besok,
pukul berapa pukul 9.45 tak silap saya. Lepas tarawih saya akan masukkan iklan dekat Facebook saya. Jadi tuan-tuan boleh standby soalan apa nak tanya besok, boleh ajukan nanti. Sambil-sambil saya jawab soalan yang saya bawakan, yang saya kumpulkan dalam status, dan saya jawab, dan sambil-sambil tu tuan-tuan tinggalkan soalan, dan insya-Allah pada penghujungnya saya akan jawab soalan itu insya-Allah. So esok lepas tarawih malam juga kita akan bertemu dengan temu janji kita, iaitu kuliah yang dianjurkan oleh Masjid Al-Amaniyah Gombak. Baik tuan-tuan, sebelum penutup, jangan lupa yang belum like Yayasan Budi Ihsan Malaysia, sila like please. Yang belum share, tolong share supaya orang dapat ilmu ini dan dapat kenal Yayasan Budi Ihsan Malaysia dan mereka menderma. Yang belum menderma, sila panjangkan tangan, murahkan rezeki anda, jangan kedekut untuk menderma melalui link yang disediakan oleh YBIM untuk menyampaikan sedekah anda, iaitu saham akhirat nanti. Ya, baik, setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nur Amirah tarawih habis pukul 11. Dahsyat, subhanallah. Ini tarawih 36 rakaat ni ikut Imam Malik ni. Ya, wallahu alam. Setakat itu saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kerana sudi menonton pautan saya pada malam ini, dan terima kasih pada Yayasan Budi Ihsan Malaysia kerana menaja kuliah pada malam ini. Semoga Allah memberkati kita semua dan tuan-tuan semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.